Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Bahasa Melayu STPM Kertas 1. Kod kertas kita S910 Palang 1 ya. Hari ini para pelajar bersama dengan cikgu iaitu Puan Rashikin binti Johari daripada SMK Melur, Kota Baru, Kelantan ya. Apa khabar para pelajar? Baiklah ya. Sebelum cikgu kongsikan ya, bahan yang akan kita bincangkan pada hari ini, kita mulakan kelas maya kita ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. Boleh ya? Ikut cikgu berdoa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin. Baiklah. Apa khabar para pelajar? Cikgu doakan semoga para pelajar berada dalam keadaan sihat ya, dan dapat mengikuti sesi perbincangan kita, perkongsian maklumat kita pada hari ini dengan baik sekali ya. Baiklah. Pada hari ini, cikgu akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik. Ya, cikgu yakin dan percaya para pelajar telah pun ya mengikuti perbincangan secara jelas dan terperinci dengan para guru di dalam kelas masing-masing ya. Jadi pada hari ini kita akan melihat apakah objektif untuk pelajar-pelajar fahami daripada tajuk ini ya. Baik, pada akhir pelajaran ini cikgu mengharapkan ya para pelajar akan dapat mengetahui yang pertama sekali konsep ya, iaitulah konsep bagi bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik. Baik. Yang kedua ialah ciri-ciri. Okey, apakah ciri-ciri bagi bahasa Melayu kuno dan juga apakah ciri-ciri bagi bahasa Melayu klasik. Baiklah. Yang ketiga ialah kita mahu melihat apakah bahan bukti yang terdapat pada zaman era bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik. Bersedia semua pelajar? Baiklah, ya, kita pergi kepada paparan seterusnya. Baik, kita ingin melihat yang pertama sekali seperti mana yang cikgu sudah nyatakan tadi ialah konsep bagi bahasa Melayu kuno terlebih dahulu. Baik, untuk bahasa Melayu kuno kita ingin melihat bilakah tempoh masa ya bagi era zaman bahasa Melayu kuno ini. Baiklah, bahasa Melayu kuno dikatakan berkembang ya di Nusantara pada abad ke-17 hinggalah abad yang ke-13 Masihi ya. Baik, siapa pula golongan penuturnya? Okey. Baik, masih ingat? Okey, betul ya. Penuturnya adalah mereka yang tinggal di sekitar semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan juga Sumatera. Ya, bagus. Cikgu yakin pelajar-pelajar masih ingat ya. Baiklah. Dari segi bentuk bahasanya pula. Baik, bagaimanakah bentuk bahasa bagi bahasa Melayu kuno itu sendiri? Okey. Baik, kita lihat dalam paparan seterusnya ini. Baik, yang pertama, bentuk bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Okey, kenapa dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit? Baik, kita lihat faktornya. Yang pertama kerana dipengaruhi oleh pengaruh Hindu Buddha ya. Pada zaman itu pengaruh Hindu Buddha ini mendominasi ya pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Okey, kemudian bahasa ini juga dianggap sebagai bahasa bangsawan ya yang tinggi ketamadunannya. Baik. Yang ketiga ialah bahasa Melayu itu sendiri mengalami kekurangan kosakata. Okey, selain itu, bahasa Melayu juga ingin dinaik taraf kedudukannya. Okey. Baiklah, kita teruskan. Apakah ciri-ciri bagi bahasa Melayu kuno? Baik, cikgu yakin para pelajar juga tentu sekali masih lagi ingat ya apa yang telah pun dipelajari. Okey. Kita tengok ciri yang pertama, cikgu bahagikan kepada dua aspek, iaitu yang pertama sekali ialah sistem tulisan dan juga ejaan. Okey. Yang kedua ialah berkaitan dengan kosakata. Maka kita akan memperhalusi ciri-ciri ini daripada dua aspek ini ya. Cikgu harap apa yang dipaparkan ini boleh memberikan penjelasan kepada pelajar secara lebih terperinci. Baik, kita lihat kepada sistem tulisan dan ejaan bahasa Melayu kuno terlebih dahulu ya. Baiklah. Sistem tulisan sebelum kedatangan pengaruh India yang ada pada zaman bahasa Melayu kuno yang pertama sekali ialah tulisan lontar, iaitu tulisan yang berasal daripada Sulawesi Selatan ya. Baik. Kemudian yang kedua ada juga yang terdapat pada batu-batu bersurat yang dijumpai itu ialah tulisan Batak ya, iaitu tulisan daripada Sumatera Utara. Okey.
Seterusnya yang ketiga adalah tulisan rencong, iaitu tulisan yang berasal daripada Sumatera Selatan. Okey. Kemudian ada juga tulisan yang dijumpai pada batu bersurat yang kita dapat lihat ialah tulisan Palava, okey, tulisan Nagiri, kemudian tulisan Kawi. Okey, boleh para pelajar? Baik, seterusnya kita lihat apakah ciri bagi kosakata bahasa Melayu kuno. Baik, yang pertama sekali cirinya ialah terdapat rangkap atau gugus konsonan. Baik, cikgu nak dengar pelajar jawab, bolehkah? Okey. Baik, apa contoh dia? Okey, cikgu paparkan di sini ialah telu, perkataan telu yang bermaksud tiga. Kalau para pelajar perhatikan, pada ejaan telu itu tidak ada adanya penggunaan TL itu, iaitu gugus konsonan. Ya. Kemudian yang kedua ialah terdapatnya geluncuran W menjadi B. Okey, siapa yang boleh beri contoh? Ya, cikgu dengar jawapannya. Ya, betul. Wanyak contohnya ya, wanyak menjadi banyak, iaitu W itu bertukar menjadi B. Ya. Seterusnya ialah tiada I pepet. Okey, masih ingat ya, jangan tertukar I pepet dan I taling. Okey, cikgu tahu pelajar mesti ingatnya lah ya. Baik. Kalau pelajar perhatikan contohnya, cikgu ambil satu contoh saja ya, iaitu perkataan dangan ya. Perkataan dangan kemudiannya bertukar menjadi dengan. Okey, jelas? Baik. Ciri seterusnya ialah sengawan gusi neh ya akan menjadi sengawan di langit nye. Okey, kita lihat contohnya. Baik, perkataan mulana mulana menjadi mulanya. Okey. Kemudian kosakata bagi bahasa Melayu kuno juga dieja dengan aspirasi KBH, DH, KH, PH dan TH. Okey, kita tengok contoh. Okey. Ada contoh yang cikgu paparkan di sini, kalau pelajar-pelajar boleh perhatikan ialah perkataan bumi ya. Kemudian aspirasi ini dihilangkan dalam bahasa Melayu moden menjadi bumi. Okey ya, jelas? Boleh cikgu teruskan? Okey. Kosakata seterusnya yang dapat kita lihat ciri-cirinya ialah awalan mar ya. Awalan mar kemudiannya menjadi ber. Okey, apa contoh dia? Baik, perkataan marsila. Okey, menjadi perkataan bersila. Mar itu ditukarkan menjadi ber ya dalam ejaan bahasa Melayu moden. Okey, kemudian awalan ni menjadi di. Okey, kita lihat contoh. Baik, kita jumpa perkataan ni paruat. Ya, cikgu ulang. Ni paruat menjadi diperbuat. Ya, ya. Kemudian kita tengok ciri yang ketiga. Kata kerja aktif berimbuhan mar ya, dan mang akan menjadi me dan juga meng. Okey, kita tengok contoh. Okey, mawawa. Ya, mawawa disebut sebagai membawa. Okey, cikgu yakin tidak susah untuk pelajar mengingati ciri-ciri bagi kosakata bahasa Melayu kuno ya. Baik. Kemudian cirinya kita ada juga apetan paran ya. Paran akan menjadi peran. Baik, kita tengok contoh. Baik, contohnya ialah perkataan pada perkataan persumpahan. Ya, itu bahasa Melayu kunonya ialah persumpahan akan menjadi persumpahan. Okey. Sekarang kita lihat pula bahan bukti bagi bahasa Melayu kuno. Ya. Baik. Pada zaman bahasa Melayu kuno, bahan bukti kebanyakannya terdiri daripada batu bersurat. Ya. Ini agak berbeza nanti dengan penerangan cikgu seterusnya dalam bahagian bahasa Melayu klasik, yang mana pada era bahasa Melayu klasik, bahan buktinya lebih banyak ya berbanding dengan pada zaman bahasa Melayu kuno. Baiklah, kita tengok apakah contoh-contoh batu bersurat yang ada pada zaman bahasa bahasa Melayu kuno ya. Baik. Para pelajar sepatutnya mengingati ya semua batu bersurat yang dijumpai pada zaman bahasa Melayu kuno ini ya, kerana
dalam soalan sering kali keluar soalan yang berkaitan dengan bukti-bukti ini. Baik, kalau kita tengok batu bersurat yang pertama dijumpai di Kedukan Bukit. Okey. Disebabkan dijumpai di Kedukan Bukit, maka batu bersurat ini dikenali sebagai batu bersurat Kedukan Bukit, iaitu dijumpai pada tahun 683 Masihi. Okey, tulisan yang digunakan ialah tulisan Palava. Baik, yang kedua ialah batu bersurat Talang Tuo. Baik, batu bersurat Talang Tuo ini dijumpai pada tahun 684 Masihi. Okey, juga dalam tulisan Palava. Okey. Seterusnya ialah batu bersurat Kota Kapur, dijumpai pada tahun 686 Masihi, juga menggunakan tulisan Palava. Baik, kemudian batu bersurat Karang Berahi yang dijumpai pada tahun 686 Masihi, juga menggunakan tulisan Palava. Dan akhir sekali batu bersurat Ganda Suli yang dijumpai pada tahun 832 Masihi dan bertulisan Nagiri. Baik, apa kesimpulan yang para pelajar boleh buat daripada paparan ini? Ya, betul ya. Kalau para pelajar perhatikan, ada 4 batu bersurat yang mempunyai sistem tulisan yang sama, iaitu bermula daripada batu bersurat Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur dan Karang Berahi. Keempat-empat batu bersurat ini menggunakan tulisan Palava. Boleh ya? Okey, jadi sebab itu cikgu katakan tidak susah untuk para pelajar mengingati kesemua bukti-bukti bahasa Melayu kuno ini. Baik, kita lihat adakah bukti lain. Okey, kita ada catatan pengembara daripada pengembara Cina, seperti catatan daripada Ai Xing dan juga Wu Hing. Kemudian kita ada juga bahan bukti yang lain seperti patung Gangsa Padang Lawas yang dijumpai di Tapanuli pada tahun 1029 Masihi. Okey. Kemudian ada satu lagi iaitu patung Padang Roko yang dijumpai pada tahun 1286 Masihi. Baik, patung ini dijumpai di Batang Hari. Okey, para pelajar masih bersama cikgu? Okey, bagus. Baik. Seterusnya kita akan masuk kepada bahasa Melayu klasik. Baik, untuk bahasa Melayu klasik, fokus cikgu juga kepada 4 perkara, 4 aspek, iaitu yang pertama sekali konsep, yang kedua ciri, kemudian kita akan melihat juga bahan bukti. Okey, cuma yang berbeza sedikit pada bahasa zaman era bahasa Melayu klasik ialah kita ada fungsi. Okey, ini tidak ada dibincangkan dalam bahasa Melayu kuno. Okey. Baik. Konsep bahasa Melayu klasik, yang pertama sekali, bilakah tempoh masanya? Kalau tadi kita lihat, para pelajar masih ingat tadi? Untuk bahasa Melayu kuno? Ya, betul. Tapi untuk bahasa Melayu klasik, tempohnya bermula abad 14 hingga abad ke-19. Baik, bagaimana pengaruh yang terdapat pada zaman bahasa Melayu klasik ini? Okey, cikgu jelaskan di sini bahawa pada zaman bahasa Melayu klasik ini, kedatangan Islam sudah pun mula bertapak di kawasan Asia Tenggara, menyebabkan pada zaman ini kita sudah ada pengaruh Islam dan juga pengaruh Arab. Pengaruh agama Islam itu sudah pun masuk ke dalam masyarakat pada waktu itu. Baiklah. Kerajaan yang ada pada waktu itu ialah Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Aceh dan juga Kerajaan Johor Riau. Okey. Zaman transisi. Apa yang dimaksudkan sebagai zaman transisi? Okey, kalau para pelajar perhatikan, kita ada abad ke-11 dan juga abad ke-12, yang mana abad ini tidak dikira sebagai zaman bahasa Melayu kuno dan juga zaman bahasa Melayu klasik. Okey, adakah para pelajar tahu kenapa? Okey, pada abad 11 dan abad 12 ini adalah zaman peralihan ataupun zaman transisi daripada pengaruh Hindu kepada pengaruh Islam. Sebab itulah kita kira tempoh bagi bahasa Melayu klasik sebenarnya ialah pada abad yang ke-14. Kerana pada abad 11 dan 12 itu masih berlaku proses peralihan daripada bahasa Melayu kuno kepada bahasa Melayu klasik. Jelas ya? Baiklah. Baik, kita teruskan kepada ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Okey, cikgu bahagikan ciri-ciri ini kepada
beberapa aspek. Yang pertama sekali kita lihat daripada sistem tulisan, ya. Baiklah, untuk sistem tulisan kalau kita perhatikan bahasa Melayu klasik ini masih lagi ya memperlihatkan pengaruh kebudayaan India. Ya. Kenapa begitu susah untuk kita buang ataupun kita hapuskan pengaruh ini? Okey, sebagaimana yang para pelajar tahu, pengaruh ataupun sesuatu ideologi ini adalah sesuatu yang akan hilang secara evolusi, ya. Baik, yang kedua ialah terdapatnya tulisan Arab ya berbentuk kufi dan juga kaligrafi Niski. Okey, masih juga terdapat tulisan Batak ya iaitu tulisan daripada Sumatera Selatan, ya. Ada lagi juga tulisan Lontar iaitu tulisan daripada Sumatera Utara dan juga tulisan Rencong ya iaitu tulisan daripada Sumatera Selatan. Okey. Kita teruskan kepada kosakata. Baik. Untuk kosakata pada waktu itu, kosakata pada zaman bahasa Melayu klasik ini banyak sekali dipengaruhi oleh agama Islam. Kenapa? Ya, kerana pada waktu itu cikgu sudah beritahu pada awal tadi bahawa Islam sudah bertapak di Asia Tenggara. Ya. Kebanyakan pada waktu itu kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu seperti Kerajaan Melayu Melaka, Aceh dan sebagainya sudah pun menerima agama Islam. Ya. Baiklah, kemudian bila agama Islam sudah bertapak, sudah pastilah ya kosakatanya banyak dipengaruhi oleh istilah-istilah Arab. Ya, sebab tu kalau kita tengok ciri yang kedua bagi kosakata ialah banyak dipengaruhi oleh istilah Arab. Okey. Yang ketiga ialah masih ada pengaruh bahasa Sanskrit tetapi telah pun diubah suai dengan konsep Islam. Ya, jelas ya? Baik. Kita pergi kepada bagaimanakah bentuk tata bahasanya. Baik, dari segi aspek ayat, ya, struktur ayatnya. Baik, yang pertama sekali, bagi bahasa Melayu klasik, ayatnya adalah terdiri daripada ayat majmuk yang begitu panjang dan sedikit berbelit-belit. Cikgu yakin ya para pelajar selalu jumpa bahan bacaan dalam bahasa Melayu klasik ini. Okey. Kemudian yang kedua ialah banyak menggunakan ayat songsang. Okey. Kemudian ketiga, banyak ayat pasif ya, iaitu menggunakan awalan ter dan juga di. Baiklah. Dan yang keempat, terdapat unsur pengulangan kata dalam ayat. Ya. Baik, dari aspek penggunaan perkataan, okay, untuk bahasa Melayu klasik ini kita lihat perkataannya lebih banyak didominasi oleh bahasa istana ataupun dikenal juga sebagai bahasa dalam. Ya. Baik, penggunaan bahasanya adalah bahasa Melayu klasik. Kemudian penggunaan kata pangkal ayat. Okay, boleh berikan cikgu contoh kata pangkal ayat yang pelajar tahu? Ya, betul. Kita ada maka, lagi arakian dan sebagainya. Ya, cikgu yakin pelajar ingat semua tu. Okay, kemudian kita ada penggunaan partikel ya seperti lah dan kemudian penegas ya seperti pun. Baik, kemudian kita juga menggunakan ada dalam bahasa Melayu klasik ini ialah penggunaan kosakata Arab ya seperti solat, wudu dan sebagainya ya. Baik, bahan bukti bahasa Melayu klasik. Baik, yang pertama sekali cikgu nak beritahu para pelajar, kalau tadi kita lihat dalam bahasa Melayu kuno kita ada batu bersurat dan patung sahaja ya untuk bahan bukti. Tetapi sedikit berbeza dengan bahasa Melayu klasik yang mana dalam bahasa Melayu klasik kita ada beberapa seperti batu bersurat, batu nisan, hukum kanun, surat awal dan juga naskah sastra klasik. Bermakna bahan bukti bagi bahasa Melayu klasik ini lebih banyak ya berbanding dengan bahasa Melayu kuno ya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Okey, boleh cikgu teruskan? Bagus ya. Cikgu yakin para pelajar cukup sihat ya, cukup kuat untuk bersama cikgu sampai ke akhirnya ya. Okey. Baik, kita lihat batu bersurat terlebih dahulu. Yang pertama sekali ialah batu bersurat Pagaruyung ya yang dijumpai pada tahun 1356 Masihi. Baik, sedikit perincian berkaitan dengan batu bersurat Pagaruyung ialah batu bersurat ini yang pertama dijumpai dan memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu klasik itu sendiri. Okey. Kemudian dijumpai di Pagaruyung, Sumatera Barat. Baik, sistem tulisannya pula bagaimana? Baik, menggunakan tulisan berhuruf India. Okey. Kemudian apa kandungannya? Iaitulah terdapat
prosa Melayu kuno ya yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Okey. Seterusnya batu bersurat kedua ialah batu bersurat Mia 7 yang dijumpai pada tahun 1380 Masihi. Baik, batu bersurat ini sebenarnya bukanlah batu bersurat sebagaimana batu bersurat yang dijumpai pada zaman bahasa Melayu kuno ya. Kerana batu bersurat ini merupakan batu nisan sebenarnya ya dan dijumpai di Mia 7 Aceh. Okey. Tulisan yang digunakan juga adalah tulisan India ya. Baik, banyak menggunakan perkataan Arab, okey. Tetapi masih ada ya pengaruh bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Sanskrit. Itu tadi cikgu katakan kenapa? Kerana pengaruh ini adalah sesuatu yang berlaku secara evolusi. Kalau nak hilangkannya secara drastik, memang susahlah ya. Baik. Kita tengok seterusnya ialah batu bersurat Sungai Teresat. Okey. Batu bersurat Sungai Teresat ini sangat signifikan ya dengan bahasa Melayu era klasik. Kenapa? Okey, batu bersurat inilah sepenuhnya menggunakan tulisan Jawi. Ya, betul. Kenapa? Kerana batu bersurat inilah juga menjadi bahan bukti awal untuk memperlihatkan bilakah kedatangan Islam sebenarnya ke tanah Melayu. Okey. Sebab itu kita perhatikan pada batu bersurat ini begitu banyak sekali perkataan Arab, ya. Baiklah, kandungan yang terdapat pada batu ini ialah berkaitan dengan undang-undang Islam, ya. Okey. Kemudian batu bersurat Sultan Malik Al-Saleh. Okey, batu bersurat Sultan Malik Al-Saleh ini ditemui di Parsi ya para pelajar dan menggunakan bahasa Arab. Okey. Baik, batu bersurat ini adalah juga batu nisan sebenarnya ya. Batu nisan yang dipanggil sebagai batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ya, ditemui di Parsi, kemudian menggunakan tulisan Jawi dan juga perkataan Arab ya. Baik, kalau pelajar perhatikan dalam paparan ini ada disebut menggunakan kaligrafi Niski. Okey. Okey, kemudian diukir nama dan tarikh kemangkatan Sultan Malik Al-Saleh. Okey. Kalau para pelajar boleh rujuk perkara ini dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Hasyr iaitu pada ayat 22 dan juga ayat 24. Okey, kandungan pada batu nisan ini ialah puisi sufi Arab ya. Baik. Yang seterusnya ialah kita lihat pada hukum kanun. Okey, ada dua hukum kanun yang sangat signifikan dengan zaman bahasa Melayu klasik. Yang pertama sekali ialah hukum kanun Melaka. Okey. Hukum kanun Melaka ini disusun pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah ya, iaitu sultan pertama dalam kerajaan Melayu Melaka yang menerima Islam ya, yang memeluk Islam. Baiklah. Apakah isinya ditambah kemudiannya pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ya. Baik. Asas hukum Islam bagi bidang undang-undang, jenayah, muamalat dan juga kekeluargaan. Apa maksudnya itu? Okey, bermakna hukum kanun Melaka ini adalah asas yang digunakan dalam bidang-bidang yang telah cikgu sebutkan tadi ya, iaitu undang-undang, jenayah, muamalat dan juga kekeluargaan. Okey. Baik, kita tengok hukum kanun Pahang. Baik, hukum kanun Pahang ini pula ditulis semasa zaman pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah ya, iaitu pada tahun 1529 hingga 1624 Masihi. Okey. Baik, hukum kanun Pahang ini adalah hukum kanun yang ditambah baik ya daripada hukum kanun Melaka. Sebab itulah kalau para pelajar boleh lihat pada paparan cikgu ini ada ditulis di situ bahawa lanjutan daripada hukum kanun Melaka. Okey. Baik, banyak dipengaruhi oleh pandangan Islam. Okey. Seterusnya kita lihat surat awal. Okey, surat awal ini juga adalah bahan bukti yang terdapat pada zaman bahasa Melayu klasik. Baik. Surat awal ini termasuklah surat-surat yang dikirim oleh raja-raja Melayu kepada siapa? Okey, yang pertama sekali kita lihat kepada raja Melayu yang lain ya. Yang kedua ialah kepada para pedagang ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kepada tokoh-tokoh terkemuka barat. Okey. Baik. Yang kedua ialah bukti terpenting ialah surat Sultan Ternate ya, iaitu Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugal. Okey. Kemudian surat-surat ini menggunakan tulisan Jawi sepenuhnya ya para pelajar. Baik, kita tengok pula kepada naskah sastra klasik. Baik,
untuk naskah sastra klasik ini, siapa yang tahu? Okey, ada beberapa naskah sastra klasik yang sangat tersohor ya dalam sejarah peradaban Melayu. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Betul ya. Yang pertama sekali ialah sejarah Melayu atau juga dikenali sebagai Sulalatul Salatin ya. Kemudian yang kedua ialah Misa Melayu ya. Baik, yang ketiga adalah hikayat Hang Tuah. Okey, cikgu yakin ada para pelajar yang mungkin pernah membaca naskah ini ya. Okey, kalau ada yang pernah tu, syabas cikgu ucapkan ya, sebab tidak mudah untuk menghabiskan bacaan ini ya. Sebab ditulis sepenuhnya dalam bahasa Melayu klasik ya. Okey. Dan akhir sekali kita lihat kepada fungsi bahasa Melayu klasik. Okey. Pada masa pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, contohnya cikgu bawa pemerintahan kerajaan Melayu Melaka ini ya untuk pelajar lihat dengan lebih mendalam. Baik, bahasa Melayu klasik ini sangat memainkan peranan ya. Yang pertama sekali ialah sebagai lingua franca. Okey, bahasa pertuturan yang diguna pakai oleh semua masyarakat pada waktu itu ya, para pedagang ataupun di istana dalam urusan pentadbiran dan sebagainya ya. Baik, yang kedua ialah bahasa Melayu klasik juga berfungsi sebagai bahasa ilmu, okey. Yang ketiga, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa persuratan, okey. Aktiviti persuratan, penulisan dan sebagainya sudah pun menggunakan bahasa Melayu klasik pada waktu itu ya. Okey, kemudian bahasa undang-undang. Okey, dalam undang-undang kalau kita lihat tadi pada hukum kanun tadi ya, hukum kanun Melaka dan hukum kanun Pahang, okey, sepenuhnya menggunakan tulisan Jawi ya. Jadi melengkapilah fungsi bahasa Melayu klasik dalam bidang undang-undang ya. Baik, dan yang terakhir sekali ialah sebagai bahasa pentadbiran, okey. Dalam bahasa pentadbiran ini, yang mana pemerintahan kerajaan pada waktu itu sepenuhnya ya menggunakan bahasa Melayu klasik. Baiklah, cikgu yakin ya dengan penerangan, dengan perbincangan yang singkat ini, para pelajar sudah boleh menguasai tajuk ini ya. Okey, cikgu harapkan para pelajar akan membuat ulang kaji sendiri ya, menggunakan masa dengan baik ya untuk menambah ilmu ya. Sesungguhnya pada zaman ini terlalu banyak sumber yang para pelajar boleh manfaatkan ya untuk mendapatkan ilmu tambahan ya. So cikgu yakin para pelajar akan berjaya, akan dapat menguasai tajuk ini dan juga tajuk yang lain yang mungkin akan disampaikan oleh guru-guru yang lain lagi nanti ya. Okey, sekiranya ada apa-apa kekeliruan, para pelajar boleh merujuk pada guru-guru di dalam kelas ya. Baik, cikgu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Insya-Allah kita akan berjumpa di lain waktu ya. Cikgu doakan semoga para pelajar menggunakan masa dengan baik dan bijak ya. Sesungguhnya cikgu yakin ya para pelajar yang berada di hadapan cikgu ini adalah para pelajar yang terbaik ya. So cikgu sudahi kelas kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.